Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatina Biha binti Poniran, angka giliran 2022440080. Saya adalah dari kumpulan PISMP PISK Jun 2022-2027. Dan pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai tugasan 2 persembahan daripada uh, daripada kursus PIMK 3263, pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah di bawah skop tajuk kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan pensyarah penilai saya adalah Ustazah Siti Fatimah binti Ahmad. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada Ustazah Siti Fatimah. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada sebelum kita apa menelusuri dengan isu-isu lebih kurikulum dan mendalam pentaksiran berkenaan dengan dalam tajuk Fiqh yang saya Darjah ingin bentangkan, yang berkait rapat dengan ini merupakan isi isu kandungan yang kesepaduan kita akan ilmu. telusuri sebentar lagi. Okey, seterusnya kita Itu akan yang lihat pertama, kepada pengenalan. apa isu-isu Seterusnya, kurikulum dan konsep pentaksiran kesepaduan dalam Fiqh ilmu, Darjah isu-isu yang kurikulum dan pentaksiran berkait dalam rapat dengan Bidarjah, iaitu isu PBD, kesepaduan langkah-langkah ilmu. mengatasi isu kesepaduan ilmu dalam Okey, seterusnya kurikulum kita akan pendidikan lihat Islam, kepada kepentingan apa kesepaduan isu-isu ilmu kurikulum dalam dan pendidikan pentaksiran dalam Islam, Fiqh Darjah kesimpulan dan akhir yang sekali iaitu berkait rujukan. rapat dengan Okey, baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Kesepaduan ilmu merupakan ilmu-ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Adanya integrasi ilmu-ilmu lain ke arah membina masyarakat ummah yang berteraskan akidah Islamiah. Guru-guru Islam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersepadu dalam melahirkan pelajar yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kesepaduan ilmu dalam Islam ditarifkan sebagai menyatupadukan pelbagai aspek kehidupan manusia, merangkumi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Falsafah kesepaduan ilmu dalam Islam pula bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal, iaitu penggabungan dan kesepaduan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah dan ilmu nakliyah dengan ilmu akliyah, manakala kaedahnya ialah penyaluran ilmu dari hati dan kemudian hati yang mendidik akal. Menurut Imam Ghazali, kesepaduan ilmu membawa kepada penggabungan ilmu, amal dan juga akhlak. Beliau membincangkan konsep ilmu dengan mengaitkan dengan sumber akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan yang dilakukan mestilah berteraskan ilmu. Beliau sentiasa menasihati muridnya dengan mengatakan, apabila kamu belajar sesuatu ilmu atau mengulang kaji, hendaklah ilmu yang dipelajari itu boleh memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Andai kata, jika kamu mengetahui bahawa umur kamu hanya tinggal 1 minggu sahaja lagi, sudah pasti kamu tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh, iaitu ilmu khilaf dalam mazhab dan teori akhlak, ilmu usul, ilmu kalam dan seumpamanya. Ini adalah kerana kamu tahu bahawa segala ilmu yang kamu sebut tadi tidak memberi faedah kepada kamu. Beliau sentiasa menekankan bahawa setiap amal serta akhlak yang ditunjukkan perlu sentiasa berteraskan kepada ilmu dan dimanfaatkan di dalam kehidupan seharian. Menurut beliau, matlamat kesepaduan ilmu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ilmu pula menurut pandangan Islam amat berbeza jika dibandingkan dengan pandangan ilmu oleh pihak barat, di mana dalam Islam
Pembahagian ilmu itu disusun berdasarkan keutamaan dan kepentingan ilmu yang didasari kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dapat dilihat berbeza dengan pandangan ilmu barat di mana ilmu itu dibahagikan berdasarkan hierarki yang hanya melihat kepada perspektif dunia semata-mata. Berdasarkan kepada pandangan ini, umat Islam dilihat lebih menyeluruh dan lebih teratur dalam mengklasifikasikan ilmu iaitu berjaya menggabungkan antara ilmu wahyu dan ilmu akli. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Maksudnya, dan janganlah engkau turut apa-apa yang engkau tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pandangan, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Jadi, ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa ilmu ini merupakan dasar dari segala tindakan manusia. Kerana tanpa ilmu, segala tindakan manusia akan menjadi tidak terarah, tidak benar dan tidak ada tujuan. Contoh yang lain, pada zaman kebangkitan Islam pada abad ke-8 di negara Sepanyol, mereka mempunyai seni bina yang tersendiri, kemunculan bandar-bandar baru dan kesepaduan ummah. Jelas sekali di sini agama Islam amat menggalakkan umatnya menuntut ilmu sepanjang hayat agar dapat berbakti kepada negara dan juga agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Surah Al-Mujadalah ayat 1. Ayat tersebut menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan yang tinggi kepada seseorang individu yang mengejar ilmu, terutamanya ilmu pengetahuan agama, selaras dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang kian mencabar. Setiap individu perlu mempunyai daya perubahan yang tinggi, inovatif dan progresif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa hadapan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warga negara yang bukan sahaja kritis, kreatif dan berketerampilan yang mampu mengamalkan budaya sains dan teknologi pada abad ke-21 ini, malah dilengkapi dengan sahsiah yang tinggi. Apabila seseorang individu yang memartabatkan kesepaduan ilmu dalam asas kehidupan selain dapat melahirkan generasi yang berilmu dan beradab, seseorang juga dapat mengubah nilai diri ke arah yang lebih baik dengan sentiasa dapat berfikir secara rasional dan membezakan perkara yang benar dan bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini demikian kerana seseorang yang berilmu itu akan sentiasa berusaha memperbaiki dirinya supaya sentiasa memperoleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Dengan berteraskan ilmu, generasi muda akan memperoleh pendidikan yang lebih berkualiti di samping dapat menjamin masa hadapan yang lebih baik. Secara tidak langsung, generasi muda juga dapat menyumbang dalam memajukan negara dan secara keseluruhannya, tanpa ilmu pengetahuan masyarakat serta negara akan dipandang rendah oleh negara lain dan ini akan memberi kesan kepada ekonomi dalam negara kita. Dalam hadis tentang menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan bermaksud, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani.
Jadi seterusnya kita akan melihat kepada konsep kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam di mana di bawahnya terdapat dua bidang ilmu iaitu bidang ilmu naqli dan ilmu akli. Okay, ilmu naqli ni adalah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah seperti akidah, tafsir dan hadis. Di mana ilmu akli ini pula adalah ilmu yang bersumberkan olahan akal manusia seperti falsafah, pengurusan, sains, fizik, kimia dan kejuruteraan. Jadi secara khususnya ilmu nakli ni adalah ilmu wahyu lah iaitu meliputi hadis, fiqh, akidah, tasawuf dan ilmu akli ni pula adalah ilmu yang diperoleh daripada pemerhatian dan penyelidikan. Contohnya sains, komunikasi, counselling, multimedia, perubatan, pergigian dan sebagainya. Jadi ilmu akli dan ilmu nakli ini adalah membawa kepada kesepaduan sumber Islam melalui penurunan wahyu dan tujuannya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membimbing manusia ke arah yang lebih benar. Islam menggalakkan manusia menggunakan akal dan meneroka alam ciptaannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Yang bermaksud, dialah yang menjadi bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya. Serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada Allah jualah kamu dibangkitkan, iaitu dihidupkan semula. Sadaqallahul Azim. Di dalam konsep kesepaduan ilmu, ilmu wahyu menjadi teras kepada segala ilmu seperti sains dan teknologi. Contohnya, menerusi sumber wahyu, ilmu naqli, manusia dapat mengenal pencipta dan kajian sains iaitu ilmu akliyah melalui penelitian terhadap alam dapat membawa manusia untuk lebih mengenali penciptanya. Sumber nakliyah iaitu sumber wahyu mendapat kedudukan yang tertinggi dalam hierarki ilmu menurut Islam. Namun, Islam tidak menafikan ilmu yang diperoleh daripada rasional akal dan indera selagi ia tidak bertentangan dengan sumber naqliyah. Al-Quran telah mengemukakan model ulul albab iaitu orang yang sempurna akalnya sebagai ilmuwan dan cendekiawan dalam menggabungkan pemahaman kitab alam, kitab ilmu wahyu serta mengintegrasikan penakbulan manusia dengan ilmu wahyu. Jadi jelaslah bahawa ilmu akli dan ilmu nakli menjadi aspek utama dalam kesepaduan ilmu untuk memastikan umat manusia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada apa isu-isu yang ada di dalam kurikulum dan pentadsiran dalam bilik darjah yang apa yang berkait rapat dengan kesepaduan ilmu ini. Jadi isu yang pertama adalah isu kurikulum dalam pendidikan lah di mana penilaian kurikulum pendidikan yang mengutamakan akademik yang cemerlang. Okay. Jadi di sini mereka lebih mementingkan penilaian kurikulum berbanding dengan pencapaian akademik yang cemerlang. Jadi antara kesannya adalah guru ni tak sempat nak kejar matlamat pendidikan akademik yang cemerlang iaitu sekejap lagi kita akan tengok apa penerapan yang perlu ada dalam matlamat pendidikan ni. Jadi disebabkan itu hasilnya guru ni dia akan mempunyai kekangan waktu dalam menumpukan semata-mata untuk habiskan silibus dan guru ni dia mempunyai bebanan dalam tugas sampingan. Ialah
guru, macam kita tahu guru perlu siapkan RPH, guru pun apa menjadi penjaga kepada murid-murid dan kadang-kadang guru ada yang membuat luar daripada bidang tugas guru sendiri. Jadi itu antara salah satu faktor yang menyebabkan guru ni disebabkan terlalu banyak kerja, mereka tidak mempunyai matlamat dah untuk mereka melupakan matlamat utama mereka iaitu yang utamanya adalah untuk mendidik anak bangsa. Jadi kat situ merupakan salah satu isu yang serius lah sebab guru ni dia berperanan sebagai macam kita tahu guru ni adalah sebagai murabbi, mudarris, muallim, muadib. Maksudnya yang secara holistik, secara maksudnya nak membentuk seseorang itu ke arah yang bersifat holistik dan ke arah yang lebih positif. So, kalau seseorang guru tu dia sibuk dengan kerja yang bukan hakiki, jadi dia akan sedikit sebanyak memberi kesan lah kepada kualiti pengajaran kepada anak-anak murid. Macam tu. Okey, jadi apa kesan seterusnya adalah hasilnya silibus tu dapat dihabiskan tetapi murid tak dapat aplikasikannya kerana mereka ni berfikiran, oh, belajar ni nak skor waktu exam nanti. Jadi mereka bukan belajar dalam keadaan yang happy, seronok untuk masa akan datang. Tapi mereka punya matlamat adalah untuk skor dalam peperiksaan. Jadi kat situ kita dapat lihat peperiksaan tu hanya adalah matlamat akhir bagi pelajar. Sedangkan matlamat pendidikan ni adalah untuk kita pandang dalam jangka masa yang jauh. Kita tengok kepada masa akan datang di mana kita nak membentuk seseorang itu mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di sekolah pada masa dewasa nanti. Dari segi nilai murni, dari segi apa cara berkomuniti, bermasyarakat dan sebagainya. Jadi dekat sini guru ni memainkan peranan yang penting dalam masa yang sama guru juga perlu mempunyai matlamat dan fokus lah untuk memastikan tugas hakikinya dilaksanakan dengan baik dan cemerlang. Okay, jadi yang tadi tu uh, untuk kesan kepada murid yang cemerlang. Apa jadi kalau murid yang tidak cemerlang? Murid yang tidak cemerlang semestinya akan menjadi apa orang kata orang akan tersisih dalam kelas mereka rasa rendah diri mereka rasa kurang keyakinan sebab apa sebab guru ni hanya memandang kepada kecemerlangan akademik sahaja sedangkan di sekolah kita perlu membuat penilaian secara holistik iaitu kurikulum dan di dalam akademi. Jadi kat situ ada student yang boleh ada kelebihan dalam kurikulum, ada student yang lebih kepada akademik. Jadi di situ berlakunya penyeimbangan dalam guru menilai seseorang murid tu. Jadi kat situ adil lebih adil berbanding dengan kita fokuskan kepada satu-satu matlamat itu. Itu sama ada akademik ataupun kurikulum. So itu secara kasarnya memang tidak adil sama sekali. Baiklah, dekat dalam slide tadi ada perkataan dualisme. Okay, dualisme ni adalah bermaksud dua sistem pendidikan yang terpisah lah. Dia adalah sama ada sistem pendidikan yang moden, iaitu kebangsaan dan sistem pendidikan agama iaitu keagamaan. Yang berlainan baik dari segi aspek sejarah dan falsafahnya menjadi penghalang bagi mewujudkan personaliti individu maupun masyarakat Muslim yang sejati. Okay, jadi persoalan mengenai dualisme ni dalam pendidikan bukanlah satu perkara yang baharu.
lah isu ni telah dibincangkan dan dibahaskan oleh para sarjana dan cendekiawan Muslim dari segenap pelosok dunia sejak persidangan pertama pendidikan Islam sedunia yang diadakan pada tahun 1977 di Mekah Al-Mukarramah. Jadi, dualisme dalam pendidikan ini berlaku hampir di seluruh negara Muslim, khasnya Indonesia dan Malaysia lah. Jadi kewujudan dualisme ini dalam pendidikan nampak dalam sistem pendidikan agama yang terpisah daripada ilmu contemporary, manakala satu lagi pendidikan sekular yang menyisihkan agama. Jadi, ilmu ini bercanggah dengan konsep pendidikan Islam yang sebenar, bahkan menjadi penghalang dan problem bagi mewujudkan personaliti Muslim yang sejati. Jadi kewujudan dua sistem pendidikan yang terpisah ini berlainan dan dia sangat berkait rapat dengan sejarah dan falsafah yang berlainan antara Islam dan Barat serta situasi dalaman dan luaran dihadapi oleh umat Islam pada masa dahulu. Jadi berlakunya penjajahan ke atas negara-negara Muslim mempertegas wujudnya dualisme dalam sistem pendidikan umat Islam. Jadi berkaitan dengan dualisme dalam pendidikan ini boleh dianggap sebagai perkara yang masih berlaku secara berterusan dan telah mencorakkan kehidupan dari segi pemikiran, perwatakan dan tindakan seseorang tu. Jadi antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi isu kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam ni adalah yang pertama memperkukuh kandungan kurikulum dan pelaksanaannya. Jadi perkara ini kita bermula dengan menyusun semula struktur kurikulum yang teratur dan menambah unsur-unsur keagamaan. Macam kita tahu tadi kalau dari segi unsur keagamaan tu dia lebih secara holistik lah. Maksudnya bukan pembangunan secara luaran tapi malahan secara dalaman sekali dari segi sahsiah, intelek dan sebagainya. Dan seterusnya, langkah kedua adalah kita mengurangkan kerja-kerja dokumentasi di kalangan guru di mana uh, seseorang maksudnya kerajaan ni perlu memikirkan untuk mengadakan satu jawatan kuasa yang um, yang berada di sekolah tapi hanya apa tu melaksanakan pekerjaan yang di luar bidang guru. Maksudnya kerja-kerja seperti accountant dan sebagainya. Maksudnya itu bukan tugas guru. Dan kerajaan perlu mewujudkan satu jawatan kuasa supaya uh, perkara-perkara sebegini bukan guru yang patut yang buat. Macam tu. Ada jawatan kuasa yang lain yang buat. Okay. Jadi, tujuan transformasinya adalah untuk memastikan murid ini dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Jadi Dewi ini menyatakan bahawa skema kurikulum harus mengambil kira penyesuaian pembelajaran dengan keperluan sesebuah komuniti. Ia harus membuat pilihan dengan niat meningkatkan kehidupan yang dilaluinya supaya masa depan akan menjadi lebih baik dari masa yang lampau. Jadi langkah ni adalah langkah yang pada saya langkah yang sederak lah, langkah yang perlu diambil cakna oleh pihak kerajaan agar guru ni macam saya cakap tadi dapat melaksanakan tanggungjawab hakikinya dalam keadaan yang orang kata hati yang terbuka, bukan dalam keadaan yang terpaksa. Sebab manusia ni macam kita tahu um, bila kita buat perkara yang kita suka, kita akan seronok. Tapi apa jadi kalau kita buat sesuatu perkara yang kita tak suka? Jadi kat situ timbul rasa keterpaksaan dan tidak ikhlas di situ. Jadi ia akan beri efek, dia akan beri kesan kepada um, apa yang akan jadi kepada apa yang akan diajarkan kepada anak-anak murid nanti. Jadi perkara ini sangat-sangat membimbangkan dan harus diambil cakna walau apa cara sekalipun. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu yang kedua iaitu penerapan nilai murni dalam setiap mata pelajaran. Okay, jadi kita dapat lihat
sedikit sebanyak sebenarnya di dalam buku teks kalau kita perasan dah ada nilai-nilai murni yang terkandung di dalam buku teks. Antaranya macam kalau kalau di dalam buku teks kita tu um, ada pelbagai bangsa. Maksudnya di situ kita dapat lihat dia nak tunjukkan sebenarnya kita menggunakan kesepaduan. Maksudnya masyarakat yang bersatu padu iaitu gabungan antara kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kat situ kita dapat lihat ia akan mewujudkan satu perspektif yang akan menjadikan um, kita punya rakyat dekat negara kita ni lebih harmoni lah sebab kat situ ada sifat toleransi yang kita masukkan dekat dalam syllabus. Jadi um, kita lihat kepada poin pertama iaitu kurang latihan dan pengetahuan tentang ilmu selain daripada bidang pengkhususan. Jadi disebabkan kurang latihan dan kurang pengetahuan tentang ilmu tu jadi dia tak tahu macam mana nak selitkan nilai-nilai murni dekat dalam tu. Sebab apa? Sebab kemahiran guru yang minimum. Kenapa? Sebab apa? Sebab guru dia kurang persediaan dengan apa yang nak diajar di dalam kelas. Macam kita tahu, sebelum kita masuk kelas, kita akan buat RPH. Tapi um, bila seseorang guru itu mengambil level, ambil sesuatu pekerjaan guru tu dalam keadaan yang sambil lewa, jadi itu yang akan menyebabkan ketinggalan. Ada perkara yang tertinggal yang sepatutnya ada dalam pembelajaran yang patut diajar waktu hari tu tapi tertinggal. Jadinya kat situ akan memberikan satu efek lah. Jadinya kehebatan kurikulum ni mestilah diselaraskan dengan nilai-nilai murni dan perolehan ilmu itu selaras dengan tujuan bagi menjadikan individu tu berakhlak di samping berpengetahuan tinggi. Sebab kita tahu yang kalau seseorang murid tu mempunyai ilmu pengetahuan tinggi tetapi mereka tiada akhlak, maka apa tu tidak bermakna lah sesuatu ilmu tu. Kerana adab itu adalah lebih penting dari segalanya. Dari segi nilai murni iaitu mematuhi guru, menghormati, membantu dan sebagainya. Itu akan memberikan sedikit sebanyak efek di dalam diri seseorang murid tu pada masa itu dan pada masa akan datang. Okay, Bella. Jadi, apa langkah-langkah yang boleh mengatasi masalah yang tadi itu adalah guru tu memperbanyakkan bahan bantu mengajar iaitu dengan membuat bahan bantu mengajar ni mereka lebih bersedia untuk apa yang hendak dilaksanakan di dalam kelas. Jadi guru ni mempunyai pengetahuan yang tinggi serta mempunyai kemahiran yang kreatif dan berinovasi sangat diperlukan oleh sistem pendidikan negara. Jadi pembelajaran abad ke-21 turut memberi penekanan kepada pembinaan bahan bantu mengajar yang dapat memenuhi 3 kemahiran iaitu pertama kemahiran pembelajaran dan inovasi, kedua kemahiran maklumat, ketiga media dan teknologi, seterusnya yang ketiga adalah kemahiran hidup dan kerjaya. Jadi penggunaan PPM ni sangat pentinglah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan secara berkesan, berjaya dan menarik minat dan tumpuan pelajar secara objektif. Secara tidak langsung objektif pembelajaran itu akan tercapai. Dan penggunaan alat bantu mengajar oleh guru juga mampu membuatkan pelajar tu lebih fokus kepada pengajaran suatu proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi macam yang kita tahu, um, pelajar ni 5 minit pertama dia boleh lagi untuk fokus dalam kelas. Tapi untuk untuk selepas 5 minit tu, 5 minit pertama tu dia akan jadi lebih dia akan tidak fokus lah. Jadi apa peranan guru? Peranan guru ni adalah untuk memastikan murid-murid ni minat dengan apa yang nak dibelajar. Jadi itu peranan yang guru boleh laksanakan lah dalam kelas. Okey, jadi apa kepentingan kesepaduan ilmu ni dalam
kurikulum pendidikan Islam. Jadi yang pertama adalah meningkatkan pembangunan diri masyarakat dan negara. Okay, jadi pembangunan diri masyarakat negara ini adalah dari segi melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan yang mantap, kemahiran yang tinggi dan berakhlak. Yalah macam saya cakap tadi, jika seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi tetapi tidak berakhlak, ini tidak ada makna lah. Okay. Jadi seterusnya adalah melahirkan peribadi yang holistik, model insan yang berkualiti. Jadi ilmu ni kita mestilah dasari oleh sistem nilai di mana nilai ini berteraskan nilai akidah, ibadah, akhlak dan syariah. Jadi asas ini kita perlu pegang seerat-eratnya dan sangat pentinglah supaya kurikulum yang dibina ni adalah bersifat integratif. Okay. Yang ketiga adalah menggalakkan manusia ni berfikir. Okey, jadi berdasarkan kesepaduan ilmu ni, macam saya cakap tadi dia adalah gabungan daripada ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Jadi ia akan mengajar manusia ni untuk menggunakan fikirannya dengan cara mempelajari dan memperhatikan alam dan peraturan-peraturannya dengan maksud untuk mengetahui rahsia, keagungan dan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta ni. Jadi um, macam kita tahu yang apa yang berada dalam Quran tu kita perlu kaji barulah kita akan dapat jawapannya. Kalau kita hanya baca secara dasar, kita akan bertemu dengan jawapan yang kita nak. Dan itu akan menjadikan kita lebih ia akan membawa kita menjadi seorang muslim yang lebih sejati lah sebab kita lebih memahami um, berkenaan dengan agama kita iaitu cara hidup kita. Dan yang terakhir adalah membentuk perwatakan dan sasiah pelajar. Jadi penggunaan alat teknologi dalam pembelajaran dia akan menarik pelajar di samping meningkatkan lagi pengetahuan dalam bidang teknologi. Okay, sekarang ni banyak sangat aplikasi yang kita boleh gunakan. Antaranya Canva, Quizzes, apa live worksheet, terlampau banyak untuk menjadikan pembelajaran tu lebih menarik. Jadi sebab itulah perlunya gabungan antara ilmu ilmu yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah tetapi dalam masa yang sama digabungkan dengan ilmu olahan manusia. Itu antaranya teknologi lah. Okay, oleh itu secara kesimpulannya sebagai sebuah negara yang sedang pesat pembangunan, Malaysia memerlukan satu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara. Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa sebab yang mempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara dan ia dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang. Jadi ini merupakan rujukan saya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.